Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi bagi penonton yang setia bersama saya, ya, yang sentiasa menunggu live saya pada pukul 7.15, 7.20 malam, jadi minta maaf hari ini kita buat live khas, ya, bersama tetamu undangan kita yang cukup terkenal, ya, kerana ketegasan dan the honesty, ya, with which beliau memberikan pandangan dalam aspek-aspek perundangan politik, iaitu Muhammad Hanif Khatiri Abdullah. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam saudara Regi, salam sejahtera semua. Ya. Jadi saudara-saudari, hari ini kita akan membincangkan isu-isu semasa yang berbangkit dengan pengkhususan awal diberikan kepada satu topik yang telah dijaja, dilambung berkali-kali oleh pihak yang pada hemat saya sengaja ingin mengelirukan rakyat anda semua supaya anda tidak dapat melihat sebenarnya apa yang telah berlaku dari sudut moral, dari sudut perlembagaan. Jadi itulah kita akan perhalusi hari ini. Sebab banyak permintaan telah sampai kepada saya, ya. Apakah sebenarnya isu ni? Once and for all, Tuan Regi, sila jelaskan perkara ni. Pertama sekali saya ingin sebut bahawa isu yang saya maksudkan, isu peralihan kuasa, iaitu isu yang dilambung-lambung, dijaja-jaja. Maaf, bukan niat saya untuk memperlekeh mana-mana parti politik, tetapi pada hakikatnya dijaja, dilambung-lambung oleh beberapa pemimpin dalam parti PKR, ya, iaitu kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menjanjikan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menjanjikan ianya akan diserahkan selepas 2 tahun, dan isu-isu berbangkit termasuk juga kenyataan oleh bekas ya, timbalan Presiden PKR Saifuddin Nasution yang mendakwa kononnya ketika Tun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7, Tun telah memungkiri janji kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itulah sebabnya kita berada hari ini, kita nak perbetulkan fakta supaya esok anda faham dengan jelas dari sudut moral, dari sudut perlembagaan, apa yang sebenarnya berlaku, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, ya. Dan itulah sebabnya kita ingin menghalusi topik ini. Ya, Tuan Hanif. Ya, saya. Dari sudut moral, saya mulakan dari sudut moral, ya. Saya tahu Tuan Hanif sudah memperincikan perkara ini dari sudut perlembagaan yang akan kita perhalusi selepas ini. Kita mulakan dari sudut moral, ya. Jadi apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, ianya adalah atas satu janji yang telah diberikan, ya, oleh Pakatan Harapan kepada rakyat sebelum PRU 14. Janji itu, bila kita kata Pakatan Harapan, ianya termasuk Tun Mahathir, kerana Tun Mahathir sudah pun menjadi pengerusi Pakatan Harapan. Janjinya, jika rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk menerajui negara atau tampuk kepimpinan negara, memegang tampuk kepimpinan negara, maka Tun Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Jadi itulah yang saya faham berkenaan mandat rakyat. Ya. Dan akhirnya selepas PRU 14, rakyat memberikan mandat yang diminta, iaitu mandat untuk Pakatan Harapan menerajui negara dengan Tun sebagai Perdana Menteri. Dalam bahasa Inggeris orang kata, correct me if I'm wrong. Okey. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekutu-sekutunya daripada PPBM atau Bersatu dan juga PKR, iaitu Azmin dan geng dia, mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad,
mengkhianati Pakatan Harapan dengan bertindak keluar daripada Pakatan Harapan dan bersekongkol dengan kleptokrat UMNO, dengan kluster Mahkamah UMNO, dengan PAS dan sebagainya untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Belum lagi kerajaannya. Ya. Mereka mempelawa Tun untuk menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Andai kata Tun bersetuju. Andai kata hari itu Tun bersetuju. Okey, korang pelawa saya jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tun telah memungkiri janji kepada rakyat. Kerana Tun telah memberitahu rakyat, jika anda memberi mandat kepada Pakatan Harapan, saya akan menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan. Jadi jika Tun bersetuju untuk bersama Perikatan Nasional dan menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, Tun telah mengkhianati mandat rakyat. Kita mulakan di situ sahaja. Apa pandangan Tuan Hanif? Silakan. Jawapan ringkasnya, apa yang dirumuskan oleh saudara Regi adalah tepat. Yang pertama sekali, berbalik kepada isu janji kepada rakyat oleh Pakatan Harapan. Saya masih ingat semasa kempen pilihan raya, di mana saya juga telah dijemput beberapa kali untuk naik pentas bagi tujuan memberi penerangan kepada rakyat. Saya masih ingat manifesto utama Pakatan Harapan kepada rakyat sebelum daripada PRU14 adalah Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir. Itu bagi saya adalah manifesto utama. Dan manifesto utama itulah yang memainkan peranan dalam minda segenap lapisan masyarakat dari Perlis sampailah ke Sabah untuk memberi mandat kepada Pakatan Harapan. So itu betul. Yang keduanya, memang selain daripada isu berkaitan dengan mandat janji kepada rakyat untuk tu menjadi Perdana Menteri, kita juga tidak nafikan bahawa dalam perbincangan Pakatan Harapan terdapat isu berkaitan peralihan kuasa yang kita akan bincang sekejap lagi. Tapi isu peralihan kuasa dan perjanjian-perjanjian politik ni mempunyai dia punya had dia, mempunyai pengecualian dia, mempunyai dia punya takat yang dia boleh sampai dari sudut perlembagaan dan perundangan yang perlu juga kita bincang. Tapi balik kepada soalan ataupun rumusan terakhir, seandainya pengkhianatan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali serta puak-puak masing-masing sehingga telah keluar daripada Pakatan Harapan apabila mereka berbincang dengan pihak pembangkang pada ketika itu. Yang pertama sekali, nescaya majoriti Pakatan Harapan pada masa itu telah jatuh. Majoriti kepada Perdana Menteri ke-7 sudah hilang. Dan seandainya pada masa itu Tun bersetuju untuk beralih arah dan menjadi pemimpin Pakatan Baru itu, yang selepas itu apabila Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dikenali sebagai Perikatan Nasional, maka jika dia menjadi peneraju Perikatan Nasional pada masa Sheraton Move, yakni Tun, maka betul Tun pun boleh dikatakan mengkhianati mandat rakyat. Dari sudut soalannya dari sudut moral, dan moral memainkan peranan penting dalam sistem tadbir urus negara, dan moral memainkan peranan penting dalam gubalan-gubalan dan kewujudan prinsip-prinsip dan semangat perlembagaan serta prinsip-prinsip perundangan. Banyak peruntukan perlembagaan dan perundangan wujudnya daripada konsep moral beratus tahun yang lalu. So moral ni memainkan peranan penting berkaitan dengan suatu tadbir urus negara yang matang dan yang beretika. Ya. Terima kasih Tuan Hanif. Jadi saudara-saudari, sabar ya, kita akan sampai kepada isu perlembagaan. Tapi saya nak korek, saya nak kupas dulu dari sudut moral ya. Apa yang Saifuddin kata. Sebabnya nampaknya isu ini sengaja diperhangatkan sebab untuk sebagai latar belakang ya. Hanya sebab Tun menceritakan yang benar pendapat saya ya.
iaitu jika hendak buat satu kemah besar, biar tanpa Muhyiddin, tanpa Anwar. Sebenarnya benda ni saya setuju, dan saya rasa mereka terasa dan sudah mula serangan mengaburi mata rakyat dengan fakta-fakta palsu. Jadi dari sudut moral, ya, kita masih dari sudut moral. Tuan Hanif. Ya, saya. Kalau kita lihat perjanjian peralihan kuasa yang diwar-warkan oleh puak-puak tertentu dalam PKR, malah otai-otai Anwar, ya, banyak diperkatakan. Saya lihat kenyataan Saifuddin, dia tidak ceritakan berkenaan dengan perjanjian atau persefahaman bertulis. Saya lihat dia lebih merujuk kepada lisan. Saya faham mengapa. Sebabnya, perjanjian bertulis atau persefahaman bertulis itu pernah didedahkan oleh saya. Sebenarnya ianya didedahkan oleh Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan menerusi blog saya, thethirdforce.net. Baik. Jadi bila kita lihat, ya, berdasarkan pendedahan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, kita lihat kandungan surat tersebut tidak ada tarikh dinyatakan. Okey. Apa pun, bila kita nak masuk sudut mana pun, tapi kalau mereka nak cerita perjanjian, kita pun cerita perjanjian. Hitam putih dia tidak ada tarikh. Tidak pula dinyatakan secara terang di situ bahawa Tun akan serah kuasa kepada Anwar Ibrahim. Sebab saya tahu benda tu tak mungkin. Tun sebagai seorang Perdana Menteri serah kuasa kepada Anwar Ibrahim, itu tak mungkin. Okey. Sekarang saya nak tanya, secara lisan apa yang berlaku dalam mesyuarat itu saya tidak tahu. Kalau Saifuddin bangkit pun saya tidak tahu. Jadi kita jangan bincang apa yang kita tidak tahu, kita tidak hadir mesyuarat itu. Tetapi saya nak bawa kepada perhatian bahawa di dalam satu retreat di Port Dickson, dan beberapa kali Anwar telah keluar dengan kenyataan, saya yakin dengan Tun. Saya yakin, saya percaya dengan Tun. Tun akan penuhi janji. Saya yakin. Saya faham Tun ada kerja yang teramat berat untuk dilaksanakan. Keadaan negara begini, begitu. Jadi, take your time. Tun boleh tentukan bila masa sesuai. Jadi di situ, saya memegang kata-kata Anwar secara lisan. Sebab saya tak ada mesyuarat. Tapi saya memegang kepada kata-kata yang telah diterbitkan oleh semua media yang kini sudah jadi public domain document. Bahawasanya Anwar meletakkan kepada Tun bila nak letakkan jawatan, bila masa yang sesuai. Penggal penuh Parlimen ke-14 sehingga hari ini masih belum berakhir. Prinsip saya, jika Tun kata okey, sebab anda faham bahawa tugas saya berat, jadi saya akan diberi masa. Bila saya rasa boleh letak jawatan, saya akan letak jawatan. Jadi andai kata Tun letak jawatan setengah bulan, 6 bulan sebelum penggal penuh Parlimen ke-14 berakhir, kira Tun telah memenuhi janji. Apa pandangan Tuan Hanif berkenaan dengan hujah ni? Sebenarnya saya nak mengatakan di sini, apa yang kita nak bincang pada hari ini berkaitan dengan isu perjanjian alih kuasa ni adalah suatu perbincangan yang sia-sia dari segi perlembagaan dan perundangan. Betul seperti yang saudara Regi cakap, perkara tentang persepahaman atau perjanjian alih kuasa ini telah dibangkitkan daripada tarikh Tun angkat sumpah. Walhal ramai para penonton tak tahu apa yang berlaku di dalam Istana Negara pada tanggal 10 hari bulan Mei 2018. Saya tidak akan menceritakan pada hari ini sebab ianya tidak relevan untuk mengucar-ngacirkan keadaan negara yang penuh dengan pelbagai barah lain untuk disimbahkan api ataupun minyak pada api yang membara. Tapi yakinlah, pada satu hari nanti, dan ramai pemimpin politik Pakatan Harapan yang berada di dalam Istana Negara pada 10 hari bulan Mei akan tahu apa yang saya cakap ini. Termasuklah kesemua mereka yang memimpin parti masing-masing. Tetapi balik kepada apa yang saya katakan tadi, ianya adalah tidak relevan walaupun dibangkitkan daripada dalam istana pada 10 Mei,
berulang-ulang kali tentang peralihan kuasa. Kenapa ia tak penting, Saudara Regi? Dan saya perlu nyatakan dengan tegas di sini, sebab Saudara Regi pun tahu saya suka dengan tegas berbincang tentang kedudukan perlembagaan terlebih dahulu. Ya. Kerana dari segi perlembagaan, jika pun ada mana-mana perjanjian yang telah meletakkan tarikh penyerahan, jika ada tarikh penyerahan alih kuasa selepas pada 23 Februari 2020, maka apabila berlaku Sheraton Move dan apabila jatuhnya majoriti Perdana Menteri ke-7 pada masa itu, perjanjian itu dari segi undang-undang tertinggi sudah menjadi luput, sudah mati, tidak berfungsi. Bukan kerana ada sesiapa yang nak mungkiri perjanjian, kemungkiran tidak boleh wujud, sebab dia sudah luput disebabkan kewujudan keadaan yang dizahirkan melalui amalan perlembagaan. Apa maksudnya? Semua kena balik baca, kalau boleh ambil sekarang, buka satu tab Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Sila terus Google kepada perkara 43.4 dalam bahasa Inggerisnya, artikel 43.4. Apa dia cakap? Bukan saya cakap, bukan Hanif Khatri cakap. Sebab Hanif Khatri bukan macam ahli politik. Dia orang cakap apa dia orang nak cakap tanpa rujuk kepada perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan tu mengatakan 43.4, apabila seseorang Perdana Menteri, tak kira siapa, sama ada Tun Mahathir ke, ataupun Muhyiddin Yassin ke, Ismail Sabri ke, sesiapa sahaja, apabila dia hilang majoriti, maka dia tidak ada pilihan melainkan menghadap tuanku dan menyerahkan kerusi Perdana Menteri. Penting untuk faham benda tu. Pada masa persepahaman atau perjanjian itu kononnya wujud pada 7 Januari 2018 dimuktamadkan. Itu pun ada ceritanya. Sepatutnya sebelum 31 Disember 2017. Tapi ada yang melengahkan sampai 7 Januari 2018. Sekali lagi, saya tidak akan masuk campur atau menghuraikan perkara itu di sini pada hari ini sebab itu topik lain. So, jika pun ada perjanjian penyerahan kuasa pada 7 Januari 2018, ianya adalah keadaan di mana seorang Perdana Menteri yang masih boleh berfungsi sebagai Perdana Menteri, baru dia boleh laksanakan janjinya. Jika ada. Dan kenapa saya tekankan jika ada tarikh ni, balik kepada soalan tarikh, kerana jangan kita lupa, semasa Tun menjadi Perdana Menteri, berulang kali dibangkitkan bila nak serah. Kemudian macam saudara Regi cakap, Anwar Ibrahim pun mengatakan dia serahkan isu itu kepada Tun bila dia selesa dan sebagainya. Masih ada orang bangkitkan. Kemudian dalam mesyuarat Presiden Pakatan Harapan dibincangkan tarikh beberapa kali, sampai tiba satu masa just before Sheraton Move, tak silap saya pada 21 hari bulan Februari 2018, mesyuarat hari Jumaat, Pakatan Harapan telah menyatakan dan Tun telah mengatakan dia telah setuju selepas mesyuarat antarabangsa APEC yang patutnya Malaysia menjadi tuan rumah. Ingat tak? Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak? Saifuddin Nasution ingat tak? Anwar Ibrahim ingat tak? Jadi kalau pun ada tarikh di khalayak ramai diumumkan Oktober 2018 APEC. Bilakah Sheraton Move berlaku? 2 hari selepas mesyuarat tersebut, mesyuarat Presiden Pakatan Harapan, iaitu 23 Februari Sheraton Move. Dan dari segi faktanya, berlaku Sheraton Move, sokongan majoriti Tun hilang. Jadi Tun berpandukan kepada keperluan perlembagaan, bukan keperluan agung, bukan keperluan Pakatan Harapan, bukan keperluan Tun Siti sebagai isterinya.
Bukan keperluan sesiapa. Keperluan undang-undang tertinggi negara. Dia kena letak jawatan. Dia tidak ada pilihan lain. Sebagai seorang Perdana Menteri, mana-mana Perdana Menteri sepatutnya berpegang kepada perlembagaan untuk tadbir urus negara. Dan diserah balik. So, bila dia serah balik, itu bukan maksud dia mungkiri perjanjian. Betul. Kalau tidak ada Sheraton Move berlaku, kalau undi dia tak hilang, kalau sokongan majoriti tidak luput, dan dia terus, maka jika pada Oktober Tun tak serahkan kepada Anwar selepas APEC, maka pada masa itu barulah para pemimpin, bukan saja para pemimpin Pakatan Harapan, para pemimpin pembangkang pada masa itu pun, kalau nak kata Tun mungkiri janji, baru dari segi fakta adalah betul. Tapi perkara itu tak dapat sampai ke tahap itu. So, ini kena faham. Dan perkara ini saya percaya bukan tidak difahami oleh ahli politik. Mereka buat-buat tak faham dan menampilkan kekeliruan. Yang keliru dan yang celaru adalah rakyat. Apabila para pemimpin yang sepatutnya dihormati, yang dipercayai membuat kenyataan munasabah berpandukan kepada fakta dan undang-undang, sering menampilkan isu peralihan kuasa yang tak berasas, maka rakyat semestinya akan keliru. Ya. Dan itu yang saya tidak boleh terima sebagai seorang rakyat Malaysia, terutamanya sebagai seorang pengamal undang-undang. Ini bukan soal tentang menyokong keputusan Tun atau menyokong bekas parti Tun atau menyokong Pakatan Harapan, tidak. Sebagai pandangan objektif yang sukarela dan yang tegas. Dan saya tidak boleh terima apabila para pemimpin politik buat-buat tak faham peruntukan perlembagaan. Boleh saya teruskan sedikit saja? Silakan Tuan. Apa yang saya maksudkan saya tidak boleh terima adalah apabila Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, daripada hari pertama ramai pemimpin telah membangkitkan persoalan berkaitan dengan betul atau tidak Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan majoriti untuk kekal menjadi Perdana Menteri. Dan pada persekitaran bulan Oktober 2020, apabila Muhyiddin Yassin pergi meminta ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk proklamasi darurat kesihatan kali pertama yang telah ditolak oleh Agong pada 25 Oktober. Pada masa itu, pemimpin Pakatan Harapan yang sama pada hari ini mengatakan Muhyiddin Yassin sudah tidak ada sokongan majoriti. Dia sepatutnya bila menghadap patut letak jabatan. Dia tidak boleh nasihat di bawah perkara 150 untuk darurat sebab dia bukan Perdana Menteri yang sah lagi. Itu mereka bercakap pada bulan Oktober. Begitu juga bila Muhyiddin Yassin pergi semula untuk perkenan proklamasi darurat yang kedua pada 11 hari bulan Januari 2021 yang kali ini diperkenankan oleh Agong. Pada masa itu sudah ada pengumuman daripada Macang UMNO mengatakan dia tarik balik sokongan. Nur Jazlan. Dan pada 10 hari bulan Januari, Nazri Aziz pada Rengas mengatakan dia akan membuat pengumuman pada 12 Januari untuk menarik balik sokongan yang akan meninggalkan Muhyiddin pada masa itu cuma dengan 110 undi. Ditolak pula dengan Tengku Razali dan sebagainya. Pada masa itu, sekali lagi, pemimpin PKR pun setuju Muhyiddin tidak berhak memberi nasihat. Patut letak jawatan. In fact, ada juga ahli Dewan Rakyat PKR dan Amanah yang memfail tindakan di mahkamah. Jadi pada masa itu mereka faham. Jadi pada masa itu mereka kononnya faham peruntukan 434. Bahawa seorang Perdana Menteri bila hilang majoriti, dia kena letak jawatan. Kenapakah mereka tak mau faham tentang Sheraton Move? Bahawa bila Sheraton Move jatuhkan majoriti Tun, dia pun wajib letak jawatan. Kenapa mereka memilih peruntukan perlembagaan yang memihak kepada mereka, tapi bila tak memihak kepada isu alih kuasa, maka perlembagaan itu dijadikan macam sampah
Dan ini saya tak boleh terima. Rakyat tidak boleh terima. Pilih kasih antara isu-isu perlembagaan yang memihak diri sendiri. Itu sendiri adalah pilihan dua darjat. Kenapa kita nak kutuk ataupun kita nak komplain apabila kerajaan mengamalkan undang-undang dua darjat? Kalau pihak pembangkang sendiri, pertimbangan mereka, pertimbangan perundangan dan perlembagaan pun dua darjat. Sampai bila rakyat nak terima pemimpin-pemimpin politik yang mengikut nafsu dan selera masing-masing dalam tafsiran perlembagaan dan perundangan? Walhal bagi saya tidak sangsi negara kita berada dalam keadaan ini, keadaan yang hancur ini dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, adalah kerana kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak ikhlas kepada perlembagaan dan perundangan. Sehingga kita ada satu set pemimpin atau bakal pemimpin yang ikhlas dengan perlembagaan dan perundangan, negara tidak mungkin maju. Oleh itu, balik kepada topik ini, apa sekalipun persefahaman saudara Regi dan para penonton, apa sekalipun perjanjian ahli kuasa, dia mati hari Sheraton Move, mati. Dan bila dah mati, tidak ada boleh dikatakan ianya telah dimungkiri oleh sesiapa sahaja, apatah lagi dimungkiri oleh Tun, sebab dia dah tak wujud sahih dia lagi, tak timbul pun isu lagi perjanjian. Kalau perkara ini yang sepatutnya mereka faham tapi buat-buat tak faham, dapat difahami oleh rakyat, itu yang lebih penting. Maka lantaklah apa yang para pemimpin politik nak berulang-ulang meratip-ratip. Macam mana Najib cakap, ada seseorang meratip nama dia. Ni, ada pemimpin politik yang suka ratip tentang ahli kuasa, ahli kuasa, ahli kuasa. Berhentilah. Sebab sememang-memangnya perjanjian dan persefahaman dari segi perlembagaan telah mati pada Sheraton Move. Mungkin Sheraton Move tu bukan secara terus adalah diakibatkan oleh Anwar, bukan secara terus. Diakibatkan oleh Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali serta kuncu-kuncu ataupun puak-puak masing-masing. Tapi itu yang telah menjatuhkan sokongan majoriti. Apa yang menyebabkan Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali buat benda tu, itu kena tanyalah Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. Besar kemungkinan dia tidak lari daripada kerisauan mereka bahawa permintaan untuk alih kuasa yang berterusan sejak menjadi kerajaan menggagalkan kerajaan daripada berfungsi sebagai satu kerajaan matang. Mungkin selain daripada gila kuasa di tahap kedua-dua pemimpin tersebut. Walau apa sekalipun, saya tidak inginlah selepas daripada hari ini bercakap lebih berkaitan dengan alih kuasa yang telah terbatal apabila berlakunya Sheraton Move. Sebagai penjelasan terakhir, apa maksud terbatal? Saya berada di Malaysia, contohnya. Saudara Regi berada di seberang Selat Teberau di Singapura. Dia menjalankan perniagaan mengimport getah untuk membuat tayar atau sebagainya. Saya mengeksport dari sini. Setiap tahun kami mempunyai perjanjian. Saya akan hantar tan sebegini jumlah kepada awak. Saya hantar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tak ada gagal. Tak ada saya mungkiri, tak ada saudara Regi mungkiri daripada tidak membayar. Tiba satu tahun, tahun keempat, Malaysia dengan Singapura mengalami masalah antarabangsa. Malaysia mengisytiharkan bahawa negara Singapura bukan lagi satu negara yang rapat dengan kita. Kita berada dalam keadaan yang hampir perang. Maka Malaysia mengisytiharkan setiap perniagaan, setiap kontrak, setiap urusan rasmi atau tidak rasmi antara kerajaan dengan kerajaan atau rakyat dengan kerajaan atau rakyat terbatal, diharamkan. Maka saya tak boleh ekspor kepada saudara Regi. Saudara Regi tak boleh import daripada saya. Kalau ada hutang yang belum dibayar tahun sebelum tu, saudara Regi tak boleh bayar kepada saya lagi. Adakah saya memungkiri perjanjian ekspor? Tidak.
Adakah saudara Regi memungkiri perjanjian bayaran? Tidak. Ianya terbatal kerana undang-undang telah wujud yang mengharamkan hubungan tersebut. Begitulah yang berlaku dengan perjanjian ataupun persepahaman ahli kuasa. Perjanjian atau persepahaman yang wujud yang belum berlaku telah terbatal kerana perlembagaan peruntukan 43(4) terpakai disebabkan Sheraton move yang jatuhkan majoriti. Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir tidak lagi menjadi Perdana Menteri 7 selepas 23 Februari. Oleh itu dia tidak boleh melaksanakan perjanjian dan dia tidak boleh dianggap memungkiri perjanjian tersebut. Harap faham, itu kedudukan perlembagaan dan perundangan tanpa dolak dalih. Terima kasih Tuan Hanif. Amat jelas saudara-saudari, amat jelas. Ya, kalau saya cuba jelaskan pun saya rasa saya tak mampu. Amat jelas. Dan bagi mereka yang kenal Saifuddin Nasution, pastikan anda ketuk pintu rumah dia atau panggil telefon dia, kejutkan dia, suruh dia tonton, suruh dia faham, suruh dia hayati apa yang diceritakan oleh Tuan Hanif. Termasuk juga otai-otai PKR selama ni yang sedang memusing-musing, membelit-belit isu ni, seolah-olah isu inilah yang telah menjadi titik kemusnahan negara. Ya, saya nak tambah sedikit. Silakan Tuan Hanif. Bukan saja kenyataan Saifuddin Nasution. Saya terkejut. Hari ini saya difahamkan even Husam Musa pun bangkitkan perkara yang sama. Dan saya amat terkejut apabila saudara Husam Musa boleh bangkitkan perkara ini. Sebab saya anggap dia dan juga Saifuddin Nasution antara orang di dalam parti pembangkang yang mempunyai intelek, yang boleh fikir dengan waras. Dan untuk mereka bangkitkan perkara seperti ini yang cuma mencelarukan rakyat secara tidak betul, saya amat kesal. And I have to state that on record. Saya perlu nyatakan secara tegas di sini. Cukup-cukuplah para pemimpin politik untuk bangkitkan isu-isu yang tidak wajar dibangkitkan. Yang bukan sahaja tidak wajar, malah tidak memainkan peranan sama sekali mengelirukan rakyat. Dan yang lebih penting, tidak menyelesaikan masalah sekarang. Masalah sekarang yang ada adalah apakah dia ketegasan pemimpin politik sekarang untuk meyakinkan kepada rakyat they mean business. Mereka khawatirkan keselesaan ataupun kerunsingan rakyat sekarang ni. Mana dia bukti? Itu yang rakyat nak tengok. Jangan nak lari daripada tanggungjawab anda dengan bangkitkan perkara yang tidak betul. Rakyat nak tengok suatu platform yang berkesan sebagai pilihan untuk mereka yang mereka tidak yakin. Yakinkan mereka dengan cara politik awak. Kalau awak boleh, kalau tak boleh, serah diri. Bagi rakyat tahu tidak ada pilihan dalam PRU 15. Tapi jangan nak bangkitkan perkara yang tidak mempunyai asas untuk dibangkitkan. Nak buat kemah besar, silakan. Nak buat kemah sederhana, silakan. Nak buat kemah kecil, silakan. Tak nak kemah pun teruskan. Tapi jangan ungkit perkara yang salah untuk diungkit. Di situ lagi awak hilang kredibiliti dan lagi rakyat hilang kepercayaan sebagai suatu pasukan untuk membanteras kedurjanaan yang dilakukan oleh pihak yang telah kalah pada PRU 14 yang kini di atas kesilapan-kesilapan orang-orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraida Kamarudin dan sebagainya yang memberikan mereka balik kuasa. Jadi pikir-pikirkanlah, kalau anda semua adalah ahli politik yang matang, maka buatlah kerja dengan matang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hanif. Jadi saya rasa isu ini sudah ditangani dengan penuh. We have spoken from the moral viewpoint, we have spoken from the constitutional viewpoint.